Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, ini Ringkas TVS. Pasukan petugas lalu lintas khas Kementerian Pengangkutan telah mencadangkan 5 langkah sementara dan jangka panjang untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di sepanjang Jalan Kuching Ranger Depot, Sungai Tapang dan Kuching Central. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, cadangan pertama adalah dengan menempatkan polis trafik pada waktu sibuk di persimpangan T dari Jalan Depo Kuching Ranger dan Jalan Lapangan Terbang Kuching selain membenarkan kenderaan keluar dari Jalan Depo Kuching Ranger sehingga ke penghujung jalan keluar dan masuk. Cadangan kedua adalah menukar salah satu dari 4 lorong dari Serian ke Kuching di persimpangan Lapangan Terbang Kuching sebagai jalan sementara dengan halangan konkrit. Seterusnya pula adalah dengan membina jalan masuk dan keluar dengan melepasi jalan utama bagi memudahkan aliran lalu lintas dari Serian ke Kuching melalui Batu Empat. Menurut Lee lagi, cadangan keempat adalah dengan membina jalan penghubung dari Sungai Tapang ke jalan baru yang diluluskan di Semerahan. Tender untuk projek ini akan dibuka pada tahun depan dan pembiayaan untuk projek ini telah pun diperuntukkan Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, cadangan kelima pula katanya adalah dengan merancang semula Kuching Ranger Depot Road sebagai simpang 3 dan memasang lampu isyarat untuk mengatur aliran lalu lintas. Kajian terperinci akan dilaksanakan untuk mengenal pasti masalah trafik dan mengkaji semua utiliti yang diperlukan. Inisiatif penganjuran program Tourism Awareness telah mampu menarik ramai penduduk tempatan terlibat dalam industri pelancongan, khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telang Usan. Demikian dedah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Katanya lagi, kawasan Telang Usan ini dilihat berpotensi dibangunkan sebagai kawasan tarikan pelancongan baharu terkemuka, terutamanya di kawasan utara Sarawak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan penangguhan program Tourism Awareness Daerah Telang Usan, anjuran Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak dengan kerjasama Pejabat Daerah Telang Usan dan Pusat Khidmat Dun Telang Usan di Dewan SJKC KT Long Lama Baram pada Jumaat. Menurut Karim, pelancong yang datang ke Baram dan Telang Usan mempunyai banyak pilihan dengan menikmati keindahan alam semula jadi dan mempelajari kebudayaan masyarakat orang Ulu yang menarik dan warna-warni. Beliau percaya kawasan Baram dan Telang Usan mempunyai potensi yang tinggi untuk diterokai pelancong. Peruntukan sebanyak RM883,000 akan dibelanjakan untuk kerja-kerja penambahbaikan jalan menuju ke Sekolah Air Manis, Taman Pasir, Taman Kozi dan Taman Kakai di Serian. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus mendedahkan sebanyak RM200,000 telah diperuntukkan di bawah projek Transformasi Luar Bandar RTP bagi tahun 2020. Katanya lagi untuk 3 projek selebihnya sebanyak RM682,766 telah diperuntukkan. Menurut beliau, kesemua projek ini dijangka akan tamat pada Februari tahun depan. Beliau turut berharap agar penduduk tempatan akan menunjukkan kerjasama yang baik dengan kontraktor yang telah dilantik. Pada masa yang sama, beliau berharap para kontraktor yang telah dilantik akan melaksanakan tugasan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Bermula 12 Disember hingga 18 Disember 2020, harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel naik sebanyak 3 sen. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan Malaysia KKM, harga runcit petrol RON 97 naik daripada RM2 seliter kepada RM2.03 seliter. Manakala harga runcit petrol RON 95 pula naik daripada RM1.70 seliter kepada RM1.73 seliter. Harga runcit diesel pula naik daripada RM1.90 seliter kepada RM1.93 seliter. Bertemu kembali. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu menahan 2 bot tunda dan 2 tongkang bersama muatan selepas disyaki memindahkan barang bercukai tanpa kebenaran pihak berkuasa di perairan Bintulu.
Menurut Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim Effendi Muhammad Fadil, kesemua bot tunda dan tongkang terbabit dikesan dalam keadaan yang mencurigakan pada kedudukan lebih kurang 2.1 batu nautika dari muara Sungai Kemena Bintulu sekitar jam 10.28 pagi pada Jumaat. Katanya pemeriksaan yang dilakukan mendapati mereka sedang melakukan aktiviti memindahkan barang bercukai disyaki kuari dust. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967, Ordinan Perkapalan Saudagar 1952-1960, Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1983 dan Kanun Tanah Sarawak 1958. Pasukan Gerakan Am Sarawak menahan seorang lelaki tempatan ketika cuba membawa masuk dua pendatang asing tanpa izin parti melalui pusat ICQS Tebedu pada Jumaat. Menurut Komander Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak, SAC Manca Atta, lelaki berkenaan ditangkap ketika didapati membawa dua lelaki warga Indonesia menaiki keretanya semasa ditahan iaitu sekitar jam 11 malam. Katanya pemeriksaan yang dijalankan mendapati kedua-dua warga asing terbabit tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Ketiga-tiga suspek berkenaan bersama kereta yang digunakan dihantar ke Balai Polis Tebedu untuk siasatan lanjut. Sementara itu, 3 lelaki warga Indonesia diusir keluar selepas cubaan memasuki negeri ini tanpa dokumen perjalanan yang sah melalui Jalan Tikus di Sempadan Sarawak, Kalimantan. Sebuah lagi call center sindiket judi dalam talian tumpas digempur pihak polis dalam satu operasi oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padawan pada Jumaat. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan, Superintenden Aidilbul Hasan, kegiatan yang bersembunyi di sebalik sebuah rumah mewah di Jalan Ensing Timur, Batu Kawah itu terbongkar hasil daripada risikan yang dibuat oleh anggotanya. Seramai 5 warga Indonesia termasuk 2 wanita berusia lingkungan 17 hingga 35 tahun turut ditahan. Sindiket tersebut dipercayai sudah beroperasi selama lebih kurang 7 bulan dengan mengaut keuntungan kasar mencecah RM5,000 sehari dan RM150,000 sebulan. Dedah Aidil lagi, kesemua suspek dibekalkan telefon bimbit dan komputer bagi urusan pasaran dan pelanggan. Kini kesemua suspek ditahan untuk siasatan lanjut. Sebanyak 43 JKKK termasuk Persatuan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus menerima cek MRP berjumlah RM1,063,000. Peruntukan ini bertujuan bagi membangunkan sesebuah rumah panjang serta bagi membeli alat binaan rumah tersebut. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John C. Tayai menegaskan, JKKK atau tuai rumah yang menerima cek MRP hendaklah memaklumkan kepada penduduk rumah panjang agar kewangan itu diuruskan dengan telus. Lapan lepuh mayu dah dapat cek nak bala tu rumah nak daya badah ke bala raya. Jadi utai ke pindah ke bala kita. Saya tu lagi kita lebih 42 ekor, lebih 42 ekor ke menerima cek ke 1,063,000 ke kat dah terima kursi. Jadi pula itu ngai nak madah kita padah kaki rakyat rumah panjang kita. Tambah beliau, pemilihan tuai rumah harus dititikberatkan dan rakyat disaran untuk memilih tuai rumah yang berintegriti, amanah dan bertanggungjawab. Sehubungan itu, beliau berharap agar bantuan ditambahkan oleh kerajaan negeri dan pusat memandangkan begitu banyak rumah panjang baru didirikan masa kini. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesihatan anda bersama kami. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita mampu melakukannya. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.